Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah al-yawm سنواصل درسنا تحت قسم التفسير في المادة أصول الدين. الدرس الأول التغلب على الشدائد, iaitu cara untuk kita menghadapi kesusahan. Ini adalah bahagian yang pertama dalam pembahagian ilmu tafsir yang akan kita masuk, iaitu pada pelajaran yang pertama yang membawa maksud cara untuk menghadapi kesusahan. Okey, baik. Di akhir perbahasan kita pada hari ini, apa yang akan kita pelajari adalah kita dapat menyebut, yang pertama adalah kita dapat menyebut makna kalimat mukhtarah, iaitu makna-makna daripada ayat Al-Quran yang terpilih. Nanti lepas ni saya akan tunjuk ayat Al-Quran, kemudian daripada ayat itu akan ada beberapa perkataan yang perlu kamu semua untuk tahu makna dia. Okey, yang kedua adalah kita dapat tahu syarah dua ayat tersebut secara umum. Dan yang ketiga adalah kita dapat tahu mengenai tentang sebab nuzul, sebab kenapa ayat Al-Quran ini diturunkan. Okey, yang keempat adalah kita dapat menyebutkan mengenai tentang cara untuk kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah tawdihun manzilatus syuhada'i 'inda Allah, iaitu kita dapat tahu, kita dapat mengetahui tentang kedudukan para syuhada, iaitu orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita dapat menyebut pengajaran daripada ayat yang akan kita bacakan. Okey, baik. Apakah ayat tersebut? Ni mi'yar ta'allum, maksudnya apakah yang kita dapat capai. 6 perkara ni yang akan kita dapat capai. Okey, ini ayat yang saya maksudkan, iaitu dalam surah Al-Baqarah pada ayat 153 sehingga 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu nak tengok dalam Quran, boleh buka surah Al-Baqarah pada ayat 153 dan juga 154. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala, bisabrin, dengan kesabaran, wassalah, dan juga dengan mendirikan solat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala kata, Allah ini bersama dengan orang-orang yang sabar. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ, dan janganlah kamu berkata kepada orang yang mati di jalan Allah. Bila seorang itu berjuang, berjihad di jalan Allah, maka jangan kita kata kepada dia telah mati. Bahkan mereka ini, iaitu orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala ini, ahya'un, mereka ini sebenarnya hidup. Walakin la tash'urun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita tak tahu sebenarnya mereka ini hidup. Mereka ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud ayat dia. Okey, makna kalimat yang dipilih yang pertama adalah isti'anah, minta pertolongan, iaitu talabul ma'unah wal qudrah 'ala al-qawli aw al-a'mal, iaitu meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemampuan al-qaul, untuk berbicara dan ataupun beramal. Yang kedua, maksud sabar. Apakah maksud sabar? Iaitu hamlun nafsi ala makruh, iaitu cuba menahan diri di atas satu perkara yang tidak suka. Kita tak suka dengan satu perkara, kita sabar. Itu maksud dia. Kita tahan diri kita daripada kita memberontak. Kita tahan diri kita. Okey, asy'ur. Apa maksud asy'ur? Iaitu ihsasu bisyai', merasakan sesuatu. Okey, syarah ayat. Syarah kepada ayat yang kita baca tadi. Yang pertama macam mana ayat dia? Iaitu amarallahu ta'ala bil isti'anah bis salah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya, yang ini orang-orang yang beriman. Allah Taala perintah kepada kita, kepada orang beriman, bil isti'anah, untuk meminta pertolongan daripada Allah, supaya minta pertolongan kepada Allah bisalah, dengan mendirikan solat. Li'annaha, sebab apa? Sebab solat ini merupakan tiang agama.
Kalau kita nak minta apa-apa, kita sembahyang dulu. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara yang pertama. Wahia, solat ini merupakan silatun, iaitu merupakan hubungan, perhubungan bainal abdi wa rabbih, di antara hamba dan juga Tuhan. Jadi kalau kita tak sembahyang, maka kita tak ada hubungan dengan Allah Taala. Sebab tu kita kena solat. Okey, wa amara aidan al-mu'minin, dan Allah Taala juga memerintahkan orang mukmin untuk minta pertolongan ala umurihim ad-dunyawiyah. Allah Taala juga memerintahkan orang mukmin supaya minta pertolongan dalam urusan-urusan keduniaan. Bukan saja kita minta supaya Allah Taala bagi kesempatan untuk kita solat, tapi juga dalam hal-hal dunia pun kita kena minta kepada Allah Taala. Dan juga dalam masa yang sama, wa habsun nafsin, kita juga kena bersabar, menahan diri daripada perkara yang kita tidak suka. Walamma zakara subhanahu wa ta'ala al-amra, dan ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala memerintahkan bil isti'anah bis sabrin, supaya meminta pertolongan dengan kesabaran ala jami'il ahwal, di atas kesemua perkara. Zakara namuzan, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan, mimma yasta'anu bis sabrin, Allah Ta'ala membuat perumpamaan dengan sabar ini dengan jihad. Maksudnya orang yang berjihad ini dia perlu sabar. Orang yang nak berjihad dalam Allah Subhanahu Wa Taala ini dia perlu banyak bersabar. Okey, baik. Wa huwa afdalut ta'ah al-badaniyah, dan jihad ini merupakan seafdal taat, merupakan salah satu daripada amal-amal taat. Okey, seterusnya. Sebab nuzul ayat. Kenapakah ayat ini diturunkan? Sebab apa Allah Ta'ala perintahkan kita ni sebagai orang Islam untuk bersabar? Kenapa? Ada cerita dia. Cerita dia berlaku pada hiya ghuzwatun, iaitu ia berlaku dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar itu, ketika mana berlakunya peperangan Badar, masa orang Islam iaitu seramai 13 orang. Depa pi buat apa? Depa pi berperang dengan musyrikin. Depa pi perang. Okey, masa depa tengah perang tu kan, bila depa perang, wa kanu 14 rajulan, nampak, minhum 8 min al-ansar min al-muhajirin. Maka 14 orang lelaki, iaitu 8 orang daripada orang Ansar, iaitu orang yang berada di Madinah, orang yang asal Madinah, dan juga 6 orang daripada orang Muhajirin, iaitu orang yang berasal daripada Mekah. Jadi 8 campur 6 jadi 14. Okey, 14 orang ni yang menyertai peperangan Badar, mereka ini telah syahid. Maksudnya mereka ini telah gugur syahid, mereka telah meninggal. Wasabab, dan disebabkan mereka telah meninggal itu, maka adalah suara-suara yang sebut kata, oh, ni kawan kita dah mati dah, macam itulah lebih kurang makna dia. Kawan kita dah mati dah. Disebabkan ada yang sebut macam tu, kan? Mereka kata apa? Kawan kita dah mati dah, hilanglah nikmat dunia. Mereka dah tak boleh dah nak rasa nikmat dunia sebab mereka dah mati. Disebabkan itu, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala ini, mereka itu tidak mati. Bahkan mereka itu apa? Mereka itu hidup. Sedangkan kita ini yang tak tahu. Mereka hidup dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ni adalah kita panggil sebagai sebab nuzul ayat. Kenapakah ayat ini diturunkan? Ada cerita dia. Cerita dia. Kalau soalan tanya, contoh ada soalan yang akan kamu jawab. Dia kata, ma uzkur, sebutkan sebab nuzul ayat. Cerita sikit. Sebab apa ayat ini diturunkan? Maka kamu kena tulis, nuzilat fi qatlil Badar. Cerita sampai habis lah. Sebab apa? Sebab dia turun, sebab berlaku peperangan Badar. Ada 14 orang yang meninggal. Kemudian ada ada orang sebut, bila dah meninggal 14 orang ni, orang kata kesian kat mereka. Mereka ni dah hilang lah nikmat dunia. Tak boleh lah, dah mati dah. Maka ayat ni turunkan, kata apa? Kata mereka ni tak mati. Walaupun di dunia mereka mati, tapi sebenarnya mereka ini hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham mana? Okey, kaifiyah bi isti'anah billah. Cara untuk kita minta pertolongan dengan Allah macam mana? Yang pertama, al-isti'anatu bis salah. Kita minta pertolongan dengan kita mendirikan solat. Li'annaha umul ibadah, kerana solat itu merupakan ibu kepada ibadah. Wahia tariqatus silah billah, dan ia merupakan sebagai jalan untuk kita berhubung dengan Allah. Yang pertama, cara kita nak minta pertolongan adalah dengan kita mendirikan solat. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk kita minta pertolongan macam mana? Isti'anatu bis sabri li'annahu yuqwa ala tahammul al-masyaqqah wa thabat ala al-masa'ibi. Itu cara yang kedua.
Iaitu kita minta pertolongan dengan kita bersabar, kerana sabar ini akan menguatkan, li'annahu yuqawwi ala tahammul masyaqqah. Dia akan menguatkan untuk menanggung kesukaran dan juga akan menetapkan pendirian. Kalau kita banyak bersabar, bila ditimpa dengan sesuatu kesalahan, dengan sesuatu kesukaran ataupun kesusahan, maka kita kena banyak apa? Kena banyak bersabar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ini bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah isti'anatu bid-du'a. Kita minta pertolongan dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita doa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana doa ini kerana bahasanya doa ini merupakan mukhul ibadah wassalahul mu'min. Doa ini merupakan mukhul ibadah, iaitu intipati kepada ibadah, dan juga merupakan senjata kepada orang-orang mukmin. Okey, 3 cara kaifiyah untuk kita minta pertolongan dengan Allah. Yang pertama adalah dengan mendirikan solat, yang kedua adalah dengan kita bersabar, dan yang ketiga adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, manzilah syuhada indallah. Seterusnya, manzilah syuhada indallah, iaitu kedudukan orang yang mati syahid di sisi Allah Taala. Macam manakah kedudukan mereka? Innal jihad, Allah Taala sebut, innal jihad ibadatun tusilu ila maqamil qarbi, ila maqamil qurbi. Jihad ni, ini orang yang berperang, orang yang berjihad, orang yang berjihad di jalan Allah ni merupakan satu ibadah yang mencapai kedudukan, iaitu qurbin, iaitu kedudukan yang tinggi, kedudukan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan mereka mencapai, ini maksudnya orang yang syahid, orang yang meninggal, orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala, kemudian mereka meninggal, sebenarnya mereka mencapai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipanggil sebagai manzilah syuhada indallahi Ta'ala. Kalau soalan keluar, maka kamu salin, kamu tulis wa inna lisyahid manzilah azim. Sesungguhnya, nampak kita baca kat sini ya, wa inna, dan sesungguhnya lisyahidin, bagi orang yang meninggal, manzilah azimah, bagi orang yang meninggal sebab apa? Adakah mati sebab sakit? Tidak. Orang yang mati kerana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, manzilatun azimah, mereka ini akan mendapat kedudukan yang tinggi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haitsu wusila ila maqamil liqa, iaitu mereka capai kepada kedudukan liqa, iaitu kedudukan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ini adalah nama-nama orang yang meninggal, orang yang mati syahid daripada syuhada. Yang nama atas ni adalah muhajirin, iaitu daripada orang muhajirin, iaitu orang asalnya Mekah, kemudian mereka berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Nama sini contohnya ada 6 orang, iaitu Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, Dhu Shamalain bin Amru al-Khuzai, Mahja' Maula Umar bin al-Khattab, Umair bin Abi Waqqas, wahuwa akhun, dia merupakan saudara kepada Sa'ad. Dan nama 4 ni Aqil bin Buqair al-Laythi. Nama 6 adalah Safwan bin Bayda. Ini nama orang daripada golongan muhajirin yang syahid. Daripada kalangan Ansar pula, Sa'ad bin Khaythamah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mubashir bin Abdul Munzir. Yang ketiga, Yazid bin Haris. Yang keempat, Umair bin Humam. Yang kelima, Rafi' Mi'anli. Yang keenam, Harithah bin Sariqah. Yang ketujuh, Auf bin Harith. Yang ke-8, Muawidh bin Harith, iaitu saudara kepada Auf. Ini nama mereka, nama orang yang meninggal, nama orang yang syahid. Okey, baik. Yang terakhir, apakah yang kita boleh ambil? Yang terakhir adalah ma yu'khadhu minal ayat. Ini pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Yang pertama adalah fadilatus sabrin wal amru bihi, iaitu kelebihan. Fadilah maksudnya kelebihan bersabar, dan suruhan untuk kita bersabar. Apakah kelebihan bersabar? Iaitu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Itu adalah kelebihan orang yang bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, fadlu syuhada'i ala ghairihim, iaitu kelebihan orang yang mati syahid mengatasi orang-orang yang lain. Apa kelebihan orang yang mati syahid? Iaitu mereka ini akan hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun di dunia mereka ini meninggal, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala mereka itu hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, izhar ma alaihi mumtahin min quwwah aw dha'fun, iaitu untuk menjelaskan mengenai tentang sesuatu ujian, sama ada seorang itu kuat ataupun lemah untuk menghadapi ujian. Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia, adakah dia mampu untuk menanggung ujian tersebut, adakah dia lemah ataupun kuat.
Itu adalah pengejaran, 3 pengejaran daripada ayat yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada masa yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah dan yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.